إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dengan kita mengerjakan segala suruhannya dan kita menjauhkan segala larangannya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia untuk beribadat kepadanya. Dari hal keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengadakan bersama manusia dan hidupnya beberapa cubaan di atas setiap orang, mengikut peribadi orang seorang yang Allah Subhanahu wa taala nak cuba, ataupun mengikut apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal keadaan itu, manusia ataupun hamba Allah ini pasti ingat ataupun sentiasa ingat, kena ingat seumur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia adalah seorang hamba yang Allah SWT ciptakan untuk memberi satu peperiksaan di atas dunia ini supaya dia boleh kejayaan di akhirat. Dengan itu, keadaan hidup kita dalam qarun 20 ini, pada akhir zaman ini, kita hidup berbeza jauh dengan keadaan orang-orang yang sebelum kita. Maka kita sekarang ni dalam keadaan paling desak sekali ataupun banyak sekali di sekeliling kita daripada perkara-perkara yang boleh mencabutkan istiqamah kita di atas satu amalan, boleh membuangkan sifat yang ada di atas diri kita untuk kita bersama ataupun untuk kita mentegaskan ataupun kita tu buat seumur amalan kita. Tapi dengan kita paling kiri, kita paling kanan, didapati di sana ada perkara yang orang panggil kata mensibukkan hati kita dan perasaan kita, ataupun perkara-perkara yang menggugurkan pahala kita. Kita nak temung satu perkara yang boleh menambahkan iman kita di masa sekarang ini adalah sangat susah sekali, terutamanya pada korun yang terakhir ini. Ayat kata beratnya. Dengan sebab itu, kita kena cari cara ukar diri kita. Bagaimanakah aku nak tetapkan diri aku, nak istiqamah diri aku ini di atas amalan yang aku sedang amalnya dengan sentiasa, nak jadi biasa. Dalam keadaan masyarakat yang begini, masyarakat yang penuh dengan sibuk, terutamanya sibuk dunia. Sibuk dunia saat ini bukanlah sibuk di atas diri kita saja, bahkan diri kita yang benda dan perkara-perkara yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Sibuk dengan isteri kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan pekerjaan kita, ustaz cara ustaz, kru cara kru, orang peniaga cara peniaga,
maka dalam hal keadaan itu sibuknya sehingga masa sehari itu dia tak boleh nak letak bilangnya. Nah, ayat kata sepiknya masa, sehingga seorang itu tidak boleh nak menetapkan diri dia di atas satu ketetapan yang dia boleh bertetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang satu perkara, satu ibadat yang ia sentiasa buat jadi terluput, lucuk daripada dia. Dengan itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, nafsu dan jiwa kita ni berubah dengan keadaan. Perubahan kita ataupun perubahan itu, jiwa dan nafsu kita ni berubah ni lagu mana? Berubah dengan biasa. Dengan biasa dok tengok jadi tamada. Apabila jadi perkara itu tamada, kita sendiri itu terjerumus, kita tu jatuh dalam perkara itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengubahkan diri seorang itu, melainkan diri dialah yang mengubahkannya. Jadi ayat kata kita ni, Allah Subhanahu wa taala buat jiwa kita ni untuk menjadi satu pilihan. Perasaan kita ni menjadi satu kecapan, satu kara daripada maksiat, satu kara daripada pahala. Kita boleh kecap dan kita boleh rasa berbagai apa yang Allah SWT janjikan di atas kita. Dengan itu, sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, dalam keadaan kita hidup dalam orang panggil kata masyarakat yang penuh dengan berbagai-bagai perkara yang boleh melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tetapkan diri kita. Kita tetap diri kita supaya kita boleh hidup dalam masyarakat dan supaya kita boleh istiqamah di atas amalan ibadat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah-mudahnya, kita ada istiqamah di atas maya jemaah. Tetapi apabila kita boleh duduk dengan kawan, dengan saing, jumpa di kedai kopi, walaupun dekat balasah ini, dekat masjid ini, di kedai dekat yang masjid, dengar suara bel, tapi dengan sebab saing kita duduk sekali saat itu, siapakah kita tu tak rela nak bangun diri kita sendiri, yang mana kita duduk istiqamah di atas solah jamaah, tak jangan bangun kerana nak meredakan saudara kita yang duduk bersama kita. Itu ayat kata habis satu cara istiqamah kita. Bagaimanakah kita nak menghidupkan istiqamah kita dalam keadaan masyarakat yang begini? Dengan itu, tidak ada yang paling kemas sekali yang dicatatkan oleh ulama, benda-benda yang boleh mengkesankan dan boleh menjauhkan kita daripada perkara-perkara itu dan boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah pertamanya kita kena ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dalam setiap perkara, marilah orang mana kecek pun dalam masalah ibadat, untuk nak mentetapkan, nak kemahkan ibadat, tak ada dah. Ikhlas satu. Ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan berjauh di diri kita ni biasa. Gapo? Biasa di atas halal. Janganlah kita tu rela diri kita tu mengubahkan halal kita tu kepada benda yang haram. Kerana benda yang haram itu ia mula dengan syubhah. Ia mula dengan syubhah sikit. Daripada kita pergi kata jemaah di atas wajib semaya sijik, tiba-tiba berlama tu tak apa, ulama kata ada hak boleh, hak kata sunat, hak lama-lama kau sikit. Tak ada langsung dalam diri sendiri. Dengan itu sama-samalah kita menjauhkan diri kita daripada apa-apa yang boleh melalaikan kita daripada kita istiqamah saat ini. Dengan itu istiqamah ni yang paling penting sekali. Yang keduanya, yang mana kita boleh
tegaskan diri kita, menetapkan nak kita tu pegang di atas istiqamah kita dalam satu perkara sakningnya. Dia panggil kata kita jangan putus asa dengan apa yang tiba di atas kita. Masalah kita duduk dalam masyarakat lagu ni, kita nak habis sutrik didik anak. Didik anak nak wijuh tak ada arah dah. Hatta kelas tahfiz ke apa ini kecil. Apabila tu baik pohok masuk mondok, mosong, mosam saat itu penuh anak kita. Dengan hidup dalam masyarakat. Penuh anak kita. Padahal hatta kamu sekolah dah ke apa gini. Tapi anak kita klik lekat yaba. Lekat dadah. Maka kita tu putus asa. Dengan putus asa saat inilah sengah tu orang tu penuh dia istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana gapo? Malu saya. Orang suruh baca khutbah pun malu nak baca khutbah. Nak jadi TMA pun malu jadi TMA walaupun dia tu seorang yang berilmu. Maka itu bukanlah daripada sifat orang yang beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang mana memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kira kata rahmat tak ada di atas diri kita. Padahal itu adalah cubaan. Cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita ni ibadat kepada Allah dengan basirah ke tak? Dengan cara yang betul ke tak? Dengan taat yang ikhlas ke tak? Kita kena ingat situ sudah dalam kita hidup dalam masyarakat yang begini. Maka orang yang mana menjauhkan diri daripada masyarakat, dia salah dah pula. Kerana Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita hidup bermasyarakat. Dalam hak keadaan bermasyarakat saat ini kita kena tunjuk contoh yang baik terhadap orang lain. Dengan contoh kita itu jadi satu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabligh. Apabila jadi dakwah, kita boleh pahala dengan contoh akhlak kita dan istiqamah kita di atas satu-satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, istiqamah saat ini satu perkara yang paling kemas sekali. Seperti orang nak istiqamah di atas sedekah. Dalam hati dia saat ini, dia tu boleh sedekah setiap hari. Tapi kenapakah dia sedekah hari ni sebulan pula baru sedekah lepas pada tu? Itu yang panggil tak orang tidak ada istiqamah. Tapi apabila dia azam, dia kata aku nak sedekah setiap hari. Sebab tu saya tengok setengah-setengah masjid itu masya-Allah, dan dia buat sedekah tu subuh. Sedekah pagi. Sedekah pagi di atas dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mana sedekah waktu pagi saat ni, Allah malaikat tu berdoa kepada dia. Jadi setengah hari tu dia lepas pada sembahyang subuh dia tak batil sebagai batil hari Jumaat gini lah. Tu kemudian orang pakat sedekah dengan ikhlas yang ia ada sekok dua kok sama ke ikut dia nak beri banyak mana, setengah-setengah masjid itu boleh buat jadi duit itu untuk sedekah kepada fuqara, orang fakir miskin dalam kampung. Lepas tu nak jadi istiqamah perkara itu, mesti kita kena azam diri kita bahwasanya perkara itu boleh melepaskan kita daripada azabul qabr. Dan juga boleh memadamkan api yang panas pada neraka Jahannam yang Allah Subhanahu taala sediakan kepada orang yang berdosa. Sedekah itu boleh melepaskan dia. Maka dengan dia tahu hikmah saat ni, dia boleh istiqamah di atas perkara-perkara itu. Seperti solat. Solat ni juga kita kalaulah kita tahu kata dengan wuduk saja tu Allah SWT menggugurkan air semaya kita, dosa kita. Dengan air semaya Allah menggugurkan segala dosa-dosa kita. Maka Allah Subhanahu kita boleh istiqamah kerana kita yakin kata diri kita berdosa. Apabila kita takbir Allahu Akbar, kita letak Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan duk koyak kok lain. Apabila kita koyak kok lain saat ini, Allah Subhanahu wa taala kira kata ali ghairi. Dalam satu hadis Nabi kata buat kita koyak kok lain ali ghairi. Mana tak kepada perkara yang lain pun duk gi dalam hak ada yang kata aku tu Allahu Akbar. Kita dalam semaya. Apabila kita koyak di situ, kita gambar di situ, diri kita tu tetap nak khusyuk semaya kita saat ni.
Apabila kita baca tahiyah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat ataupun at-tahiyatu lillah. Apabila kita baca itu, kita kena gambar kata kuwi salam kepada Allah Subhanahu taala. Patut assalam. Kita minta salam. Siapa baca salam ketika tu Allah Subhanahu taala buat turun salam selamat di atas diri kita. Apabila kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebab gapo ke siapa ke kita kena baca selawat ke atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebab apa? Sebab sininya kerana yang disifatkan di dalam Al-Quran, orang yang menjagakan salah dan berdoakan untuk salah ialah Nabi Ibrahim dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menegakkan atas salah. Maknanya apabila kita faham di sini, jalan istiqamah di atas diri kita saat ini akan menjadi kemas. Kalaulah kita tu tidak tahu tujuan dan gharad, tujuan daripada ibadat kita, maka di sinilah orang panggil kata kita tu jatuh di dalam orang panggil kata perkara-perkara yang boleh kita tu luput, ataupun lama-lama kita lupa dan jadi perkara yang biasa di atas diri kita. Dengan itu, apabila kita semaya juga, kita kaya kata salah kita ni boleh menghapuskan perkara yang mungkar. Boleh menghapuskan perkara yang mungkar. Dan mungkar itu hilang dengan sebab ikhlas kita. Kalaulah kita tidak salah dengan tidak ikhlas, mungkar tak akan hilang. Mungkar tak akan hilang daripada kita dan daripada diri kita saat ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu dan menegahkan dan menahankan manusia itu daripada melakukan fahsya dan benda-benda yang menjadikan dosa di atas dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dan kita usahalah atas diri kita bahawasanya kita mengakhiri dunia ini dalam hak keadaan kita seorang yang muslim yang boleh menghabiskan umur kita di atas dunia ini dengan la ilaha illallah. Dengan itu, apabila kita istiqamah di atas satu amalan itulah yang akan membawakan segala kebaikan sebelum pada mati kita. Sebagai bank amalan kita saat ni nya, ana terbanci kita dalam bank saat itu penuh dengan amalan yang soleh, maka perkara itu boleh memudahkan kita apabila kita nak mati. Seperti orang yang ada harta, ada gapo gini, apabila ia ada kesesahan gapo sikit sebanyak, ia boleh tunai dengan mudah. Maka kita pun lagu tu juga tentang hal mati kita. Dengan kita istiqamah di atas satu perkara dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari mati kita, kita pun mudah dan boleh mengucap la ilaha illallah insya-Allah taala. Itulah yang dikehendaknya. Maka hari ini hari Jumaat, sama-sama kita banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoalah banyak-banyaknya pada hari ini, kerana ada padanya satu saat yang mana Allah Subhanahu wa taala dan tidak tolak doa seorang yang berdoa pada hari ini, hari yang mulia ini. Maka dalam keadaan itu kita banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.